Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dan kita akan tengok beberapa proses luluh hawa. Ada tiga hasil pembelajaran yang kita mau capai hari ini. Yang pertama adalah menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 5 proses luluh hawa fizikal. Yang kedua menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 5 proses luluh hawa kimia. Dan yang ketiga adalah menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 5 proses luluh hawa biologi. Maksudnya kita akan tengoklah proses luluh hawa ni untuk ketiga-tiga tu. Untuk ingat tiga jenis ni kan, kita kena ingat pelajar sains kan. Kau masih ingat kan? Okey. Proses luluh hawa fizikal, kimia dan biologi. So ini adalah ringkasannya. Untuk luluh hawa fizikal ada 5, luluh hawa kimia ada 5, luluh hawa biologi ada 5. Macam yang ada tertulis dekat depan ni lah. Jadi kita akan belajar hari ini satu persatu. Okey. Dia mudah saja sebab ada beberapa yang kamu sudah belajar untuk tajuk yang sebelum ini. Jadi senanglah untuk kamu faham. Kita tengok yang pertama. Kita tengok proses luluh hawa fizikal dahulu. Untuk luluh hawa fizikal ni, yang pertama adalah perubahan suhu ekstrim. Macam kelas sebelum ini, ada sudah ni cikgu ajar kamu berkaitan dengan perubahan suhu ekstrim ni, gurun kan? Dekat faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya luluh hawa. Dekat mana tu? Ya, dekat iklim. Apa yang cikgu cakap dekat situ? Cikgu cakap dekat gurun ni, dia punya suhu ekstrim. Di mana kalau malam dia terlampau sejuk, kalau siang dia terlampau panas. Kan? Jadi, suhu tinggi pada waktu siang ataupun panas pada waktu siang tu dia menyebabkan mineral batuan ni mengembang. Lepas tu, suhu rendah atau suhu sejuk pada waktu malam menyebabkan mineral batuan ni mengecut. Mudahnya macam ginilah. Kalau malam, kalau kita terlampau kesejukan, apa kita buat? Kita kejutkan badan kita kan? Macam gitu. Samalah dengan batuan ni. Jadi kamu ingat, kalau dekat perubahan suhu ekstrim ni, kawasan gurun, kalau malam sejuk, batuan tu mengecut. Kalau siang panas, batuan tu mengembang. Jadi proses benda ni berulang-ulang, proses kembang kecut ni, maka dalam satu tempoh masa yang lama boleh menyebabkan batuan tu pecah. Dan batuan pecah ni pula dia akan melalui 3 cara. Jadi kamu kena ingat ini. Ada 3 cara, iaitu pengelupasan, pemecahan bongkah dan juga penyepaian berbutir. Jadi untuk pertama perubahan suhu ekstrim ni dia akan mengalami batuan pecah tu dalam 3 cara ni. Cara yang pertama pengelupasan. Jadi macam daripada namanya pun mengelupas, macam kulit kamu mengelupas tu macam mana? Macam kulit tukar kulit tu lah ibaratnya dia akan rosak yang bahagian luar tu. Jadi proses kembang kecut menyebabkan lapisan luar batuan retak dan pecah menjadi serpian kecil. Jadi kalau kamu tengok dekat gambar ni, dekat sini ini adalah batuan asal. Jadi bila batuan asal ni dia mengalami pengelupasan, dia akan jadi macam gini. Dia akan rosaklah yang bahagian-bahagian luarnya ni. Dia akan dia akan retak. Ini lapisan luar yang mengelupas dan pecah menjadi serpihan. Contoh macam ginilah, ini batuan sebenar. So ini kamu boleh nampak ini mengalami itu tu lah yang bahagian luarnya tu. Retak. Serpihan, dia akan jadi serpihan-serpihan kecil. So mudah kamu boleh nampak yang ini. Yang kedua dia akan mengalami bentuk pemecahan bongkah. So bongkah ni mudahnya dia segi empat. Kamu boleh tengok batuan ni pun dalam bentuk segi empat kan. Apa yang berlaku? Pemecahan bongkah berlaku pada skala yang lebih besar. Maksudnya kalau sebelum ini untuk yang tadi tu pengelupasan dia hanya lebih kepada bahagian luarnya, bahagian kulit batuan tu. Tapi kalau yang ini dia akan dalam bentuk batu-batu yang berbentuk bongkah lah. Rekahan yang berlaku di tengah batuan menyebabkan batuan mereka dan jatuh. Maksudnya batuan di tengah-tengah tu maksudnya di sini, kawasan sini ada rekahan-rekahan. Kalau kamu mau lebih lanjut atau lebih jelas, kamu boleh tengok buku teks untuk bahagian pemecahan bongkah ni. Dia punya bahagian tengah-tengah ni akan mengalami rekahan. Jadi bila mengalami rekahan tu, dia mengalami proses tadi tu kembang kecut, maka dia akan mengalami batu tu pecah. Dia pecah, dia akan pecah dalam bentuk bongkah ataupun dalam bentuk segi empat. Dia lebih kurang juga macam tadi, dia mengalami pemecahan. Tapi kalau tadi dia pemecahannya atau dia lebih kepada kulitnya, luarannya retak. Kalau yang ini dia lebih kepada batuan tu pecah dalam bentuk bongkah. Ini kamu boleh nampak lah dekat sini contoh.
Lepas tu yang ketiga adalah penyepaian berbutir. Jadi daripada namanya pun kita boleh tahu berbutir ni dah berbutir-butir lah. Penyepaian berbutir ni disebabkan oleh proses kembang kecut. Tiga-tiga tadi ni adalah kembang kecut juga. Jadi sama saja, cuma bentuknya tu sama ada dia dalam bentuk bongkar dan sebagainya, itu je yang membezakan. Jadi butiran batuan yang lebih kecil akan jatuh dan berlonggot di sekitar batuan induk. Jadi maksudnya tu macam gini. Ini adalah batuan asal kan. Bila berlaku kembang kecut tadi, maka dia akan mengalami pemecahan, membentuk butiran batuan halus yang macam gini. Dia akan jatuh-jatuh macam gini. Dia macam yang dekat rumah-rumah kita juga lah. Kalau kamu ada nampak batu kan, yang macam kalau dia pecah-pecah tu, dia akan jadi pecah-pecah kecil macam ini. Proses ini berlaku secara berulang-ulang sehingga saiz batuan menjadi lebih kecil. Jadi maksudnya daripada sini mengecil dan mengecil lagi. Itu adalah penyepaian berbutir-butir. Jadi faham kan untuk perubahan suhu ekstrim ni? Suhu ekstrim ni macam cikgu cakap, dia adalah mengalami kembang kecut disebabkan suhu yang terlampau panas, suhu yang terlampau sejuk. Dia akan mengalami batuan pecah dalam 3 cara: pengelupasan, pemecahan bongkah dan penyepaian berbutir. Okey. Okey, cikgu sambung untuk yang kedua, proses luluh hawa yang kedua, iaitu basah kering. So basah kering kita akan kaitkan dengan basah dengan kering lah. So kamu ingat basah dan kering. Proses ini giat berlaku di kawasan tropikal lembap dan kawasan pinggir pantai. Semasa hujan atau air pasang, batuan akan mengembang kerana kehadiran air dan mengecut ketika terkena panas matahari. Okey, basah kering ni kamu ingat macam gini je. Mudahnya, crystal baby. Crystal baby bila dia kena air, dia akan kembang. Bila dia tidak kena air, dia akan mengecut. Betul tidak? Jadi kamu ingat crystal baby saja. Kalau situasi sebenar, kamu boleh tengok dekat batuan pesisir pantai. Batuan pesisir pantai ni, dia masa air pasang, dia akan kena air. Masa air surut, dia akan kering. Dia akan kena matahari, dah ada air. Jadi benda tu akan mengalami kembang kejut jugalah. Jadi bila dia berlaku berulang kali, maka dia akan menyebabkan batuan tu pecah dan mengurai. Dia sama macam kawasan sejuk dan panas tadi, dia lebih kurang. Kalau tadi kita kaitkan dengan suhu panas, suhu sejuk, yang ini kita kaitkan dengan basah dan kering. Okey. Di kawasan pinggir laut, batuan akan terendam apabila air pasang dan akan terdedah kepada cahaya matahari apabila air surut. Ini yang macam cikgu cakap tadilah. Okey. Seterusnya adalah tindakan frost. Tindakan frost ni cikgu sudah cakap juga dekat faktor-faktor tu, kalau kamu fokuslah. Okey, tindakan frost ni dia mudah. Proses ini berlaku di kawasan iklim sederhana sejuk atau pergunungan. Okey, macam cikgu cakap, frost ni biasanya berlaku di kawasan-kawasan yang sejuk lah. Okey, salji tu, okey, macam mana dia berlaku? Salji tu dia akan masuk ke celah rekahan. Ini contoh. Ini adalah celah rekahan. Jadi salji akan masuk ke situ. Jadi dia akan masuk pada waktu malam dan dia akan cair pada waktu siang, sebab waktu siang dia agak panas sikit kan. Jadi proses tu berulang. Malam dia beku, siang dia jadi air. Beku jadi air, beku jadi air. Jadi kamu rasa apa akan berlaku bila benda tu menjadi berulang-ulang? Maka dia akan menyebabkan rekahan tu akan membesar lah kan. Dia akan membesar. Jadi serpihan batuan yang terkumpul kadang-kala membentuk talus yang terkumpul di bahagian bawah cerun gunung. Jadi oleh kerana tadi dia jadi ais, kadang jadi cair, ais cair, dia akan membesarkan rekahan tu, dan dia boleh juga menyebabkan batuan-batuan tu retak dan pecah, dan dia boleh membentuk talus di kawasan kaki cerun bukit. Contohnya macam ginilah, ada batuan-batuan kecil ni. So ini adalah contoh macam mana salji tu masuk ke rekahan, lepas tu dia cair, lama-lama dia akan besarkan rekahan tu macam gini, dan dia akan membentuk talus di kawasan kaki cerun bukit. Okey, senang saya tindakan frost ni. Lepas tu penghabluran garam. Okey, yang keempat lah ni kan, kalau tak silap, penghabluran garam. Okey, macam mana penghabluran garam ni? Penghabluran garam ni ialah proses pemecahan batuan akibat hablur garam yang terdapat dalam rekahan selepas air tersejat. Okey, kamu ingat macam gini je. Penghabluran garam ni, dalam batuan tu ada hablur garam, ada garam. Jadi garam tu bila dia makin lama makin banyak, makin besar, apa akan berlaku? Dia sama macam ais tadi, dia lebih kurang konsepnya. Kalau ais, dia akan jadi beku,
cair, maka ais tu akan makin banyak, dia akan membesarkan rekahan. Begitu juga dengan hablur garam. Hablur garam ni dia ada dalam rekahan. Jadi bila lama-lama dia membesar, dia akan mengganggu batu tu. Jadi rekahan tu akan makin besar. Lama-lama makin besar, dia akan membantu atau menyebabkan batuan tu pecah. Jadi penghabluran garam ni sangat giat berlaku di kawasan gurun panas yang terdapat aliran air bawah tanah. Contohnya dataran tinggi Colorado, Arizona, Amerika Syarikat dan gurun Danakil, Ethiopia. Okey, macam mana sebutnya tu? Pandai-pandailah kamu sebut. Jadi itulah, kamu kena ingat hablur garam ni dia macam frost. Garam ada dalam batu, dalam rekahan. Bila garam tu makin besar, dia akan membesarkan juga rekahan tu. Lama-lama dia akan pecahkan batuan tu. Okey, yang kelima adalah pelepasan tekanan. Jadi kamu kena ingat, pelepasan tekanan ni dia menghilangkan stresnya. Okey, macam mana dia menghilangkan stresnya? Okey, kalau kamu tengok, proses ini berlaku di lapisan atas permukaan bumi yang terakis dan meledakkan batuan yang ada di bawahnya. Okey, kalau kita tengok gambar yang ini, batuan ada di bawah. Dia maksudnya di atasnya ni ada permukaan bumi ataupun kita panggil tanah lah. Maksudnya dia ni ditekan oleh permukaan tanah sebab dia di bawah tanah kan. Jadi lama-lama bila mengalami hakisan benda ni, hakis, lama-lama dia akan nipis. Jadi bila jadi nipis, dia akan jadi macam gambar ini. Apa akan berlaku? Batuan tu terkeluar daripada tanah tu. Kalau sebelum ini di bawah tanah, dia mengalami tekanan. Bila dia terhakis sudah bahagian tanah tu, maka batuan tu akan keluar. Bila batuan tu keluar, maka dia sudah macam tidak tekanan sudah. Jadi dia pun lepaskan tekanannya. Bila dia lepaskan tekanannya tu, maka akan menyebabkan batuan tu pecah. Okey, macam ginilah. Kamu ingat macam gitu ya? Sebelum ini dia tertekan sebab dihimpit oleh permukaan. Bila sudah mengalami hakisan, tiada sudah permukaan atas tu, dia pula akan lepaskan tekanannya. Bila dia lepaskan tekanannya tu, menyebabkan dia pecah-pecah, mereka dan pecah. Contohnya di Taman Negara Yosemite, Amerika Syarikat. Okey, batuan yang tertonjol selepas proses pelepasan tekanan. Ini adalah contohlah yang dalam dunia yang sebenar. Okey, cikgu akan teruskan dengan proses luluh hawa kimia. Okey, siapa masih ingat luluh hawa kimia ni? Bila sebut luluh hawa kimia, apa yang kita kena faham, apa yang kita kena ingat? Okey, betul. Luluh hawa kimia ni adalah proses pereputan dan penguraian batuan apabila batuan tu bertindak balas dengan apa? Cikgu ada cakap, dia bertindak balas dengan benda-benda yang dekat dengan kita. Contohnya? Betul lah tu. Oksigen, karbon dioksida, air dan jangan lupa yang satu tu, asid. Jadi kamu kena ingat empat benda ni sebab empat benda ni dia akan bertindak balas di beberapa proses yang ada dekat luluh hawa kimia ni. Jadi mungkin itu menjadi kelebihan kamu lah kalau kamu masih ingat empat ni. Okey, untuk luluh hawa kimia ni, cikgu kasih tahu awal-awal, dia agak rumit sikit jika dibandingkan dengan luluh hawa fizikal dan juga luluh hawa biologi. Tapi kita try untuk ingat dan kamu kena cubalah untuk hafal. Okey, yang pertama adalah larutan. Bila sebut pasal larutan atau proses larutan ni, kamu kena ingat air hujan. Air hujan ni dia akan larutkan mineral dalam batuan. Okey, ingat. Larutan, ingat air hujan akan melarutkan mineral dalam batuan. Okey, macam mana kita mau tengok keberkesanannya? Kita tengok dua. Yang pertama, kita kena tengok jenis mineral. Yang kedua adalah kuantiti air. Berapa banyak air tu? Macam gitu. Jadi dekat sini kamu boleh ingat gypsum lah, senang. Gypsum ni adalah salah satu batuan yang ada dekat jenis klastik. Batuan jenis klastik ni apa? Sikong dengan si Shal. Jadi ingat gypsum ni. Jadi air hujan ni dia mudah melarutkan jenis mineral seperti gypsum ni. Jadi contohnya dia akan membentuk batu garam. Jadi ingat, okey, larutan ni air hujan akan melarutkan mineral. Okey, contoh mineral yang dilarutkan adalah gypsum. Bila air tadi melarutkan gypsum, dia akan membentuk apa? Dia akan bentuk mineral batu garam. Okey, boleh ingat tu. Okey, yang kedua adalah hidrolisis. Okey, larutan dan hidrolisis ni dua-dua adalah air. Dia guna air. Cuma bezanya yang tadi air akan berfungsi sebagai melarutkan. Tapi untuk hidrolisis ni air akan bertindak balas dengan mineral lain. Okey, dekat sini kamu kena ingat mineralnya adalah feldspar. Okey, ingat hidrolisis air akan bertindak balas dengan mineral lain iaitu feldspar. Okey,
bila dia bertindak balas dengan fespar tu, dia akan bentuk kaolin. Okey, kalau larutan tadi, dia akan bentuk batu garam. Okey, penghidratan ni macam gini simpelnya. Penghidratan ni adalah proses mineral batuan serap air, kemudian dia mengembang dan dia bentuk mineral baru. Okey, contoh mineral ferrum dalam batuan hematit merah, bila dia serap air, dia akan membentuk limatit kuning. Boleh faham? Okey, kalau nak faham, ulang balik. Okey, seterusnya adalah pengkarbonan. Pengkarbonan ni kamu ingat batu kapur. Batu kapur ni dia akan bertindak balas dengan asid. Kan tadi awal-awal kita cakap luluh hawa kimia ni dia bertindak balas dengan oksigen, dia bertindak balas dengan karbon dioksida, asid. Jadi di sini dia bertindak balas dengan asid. Jadi pengkarbonan kita ingat kapur, kapur bertindak balas dengan asid karbonik. Macam mana terhasilnya asid karbonik? Apabila air hujan ni bercampur dengan karbon dioksida di udara. Jadi air hujan jumpa dengan karbon dioksida di udara, dia akan bentuk asid karbonik. Lepas tu tindak balas asid karbonik ni dengan batu kapur, dia akan membentuk kalsium bikarbonat. Okey, mesti kamu bingung kan? So macam gini simpelnya. Pengkarbonan ni kamu ingat, pengkarbonan ni berlaku apabila batu kapur bertindak balas dengan asid karbonik. Itu je kamu kena ingat. Batu kapur tindak balas dengan asid karbonik adalah pengkarbonan. Apa yang terbentuk? Kalsium bikarbonat. Perkarbonan, ingat batu kapur, dia akan bertindak balas dengan asid karbonik, dia akan bentuk kalsium bikarbonat. Okey. Dan yang terakhir adalah pengoksidaan. Pengoksidaan ni adalah tindak balas dengan oksigen di udara. Okey, dekat sini kita ingat mineral ferrum. Okey. Contoh batuan yang mengandungi ferrum, dia akan bertindak balas dengan oksigen. Jadi bila ferrum bertindak balas dengan oksigen, dia akan bentuk ferrum oksida ataupun tani laterate. Okey, ingat ferrum oksida lah senang. Contoh lain adalah magnesium. Bila magnesium bertindak balas dengan oksigen, dia akan bentuk magnesium oksida. Senang? Okey, kita teruskan dengan proses yang ketiga ataupun luluh hawa yang ketiga, iaitu luluh hawa biologi. Okey, macam yang kita belajar sebelum ini, kalau kamu masih ingat, luluh hawa biologi ni dia berlaku disebabkan oleh apa? Yang tindakan tu. Ya, betul. Disebabkan oleh tindakan manusia, akar tumbuhan, haiwan, mikroorganisma dan juga transpirasi tumbuhan, yang mana dia ni berlaku secara fizikal dan juga kimia, yang mana akhirnya dia boleh menyebabkan batuan itu terurai. Okey, bagus, bijak. Okey, dan sebenarnya kalau kamu sedar atau tidak sedar, sebenarnya untuk proses luluh hawa biologi ni, kamu sudah belajar sebenarnya dekat faktor-faktor yang mempengaruhi proses luluh hawa. Dekat faktor yang mana kamu rasa? Kan cikgu ada cakap masa cikgu ajar itu. Ya, dekat bahagian biotik tu. Dekat biotik tu ada banyak beberapa luluh hawa biologi ni, menerangkan berkaitan dengan luluh hawa biologi ni. Jadi kita tengok balik dan cikgu harap kamu tiada masalah untuk bahagian ini. Okey. Yang pertama kita tengok aktiviti manusia. Macam mana aktiviti manusia ni boleh mempergiatkan lagi luluh hawa tu. Aktiviti manusia seperti pelombongan, pembinaan, pertanian dan pengkuairian secara tidak langsung akan galakkan luluh hawa biologi ni. Kenapa? Sebab semua aktiviti tadi tu dia akan menyebabkan batuan mereka dan pecah. Kan? Bila berlakunya pelombongan, dia akan korek-korek tanah. Bila berlakunya pembinaan, akan berlakunya penembangan, akan menyebabkan pembersihan di kawasan situ, yang menyebabkan akan mengganggu batuan-batuan di situ. Jadi aktiviti-aktiviti ini akan menyebabkan batuan itu merekah dan akhirnya dia akan pecah. Contoh macam pembinaan terowong dan aktiviti pengkuarian di Ipoh Perak serta pembinaan lebuh raya Pantai Timur. Jadi masa pembinaan ini berlaku, maka mesti akan ada batuan-batuan di kawasan situ. Jadi batuan-batuan itu akan mengalami rekahan ataupun yang akhirnya menyebabkan pecah lah. Okey, yang kedua adalah tindakan akar tumbuhan. Yang ini cikgu sudah terangkan sebelum ini. Macam mana fungsinya? Bila akar tumbuhan tu dia menjalar masuk ke dalam rekahan batu. Jadi bila akar masuk ke dalam rekahan, maka rekahan itu semakin lama makin membesar. Jadi dia akan lama-lama dia boleh menyebabkan batuan tu semakin melebar dan boleh menyebabkan dia retak dan pecah. Okey, contoh batuan di kawasan hutan hujan tropika. Okey, seterusnya adalah tindakan haiwan. Tindakan haiwan ni juga lebih kurang macam tindakan akar tumbuhan tadi. Apa yang haiwan buat ni adalah, haiwan ni dia korek tanah tujuan untuk perlindungan kan. Jadi
selain daripada perlindungan, dia juga korek tanah untuk mencari dan menyimpan makanannya. Jadi bila dia buat benda ni, dia akan mempercepatkan proses luluh hawa tu. Macam mana? Sebab bila dia mengorek tanah tu, dia akan mengakibatkan batuan persekitaran akan retak dan pecah. Jadi mungkin masa dia korek tanah tu ada batuan dekat situ. Jadi dia ganggu batuan tu. Jadi mungkin dia terganggu kawasan-kawasan yang ada rekahan. Jadi rekahan tu juga macam akar tadi lah. Mungkin rekahan tu makin besar ke. Jadi akan menyebabkan pecah. Ataupun macam yang sebelum ini cikgu cakap, tindakan haiwan ni dia boleh mempermudahkan air masuk ke dalam rekahan-rekahan yang ada dekat batuan. Jadi macam kita tahu air ni adalah ejen luluh hawa. Jadi akan mempercepatkan lagi proses luluh hawa dekat situ. Okey, contoh macam arnab, tikus, ular dan cacing tanah. Di mana semua haiwan-haiwan ini ni adalah haiwan-haiwan yang suka membuat korek-korek tanah ni lah. Okey, yang seterusnya adalah aktiviti organisma, mikroorganisma. Cikgu sudah ajar juga yang ini, di mana mikroorganisma yang hidup di permukaan batuan ni dia akan keluarkan asid organik semasa menyerap zat-zat galian dari batuan tu. Jadi apa yang dia buat? Asid organik ni dia akan bertindak balas dengan mineral yang ada dekat batuan tu. Jadi bila dia bertindak balas, dia akan mengurai batuan tu. Jadi bila dia urai, dia akan menyebabkan berlakunya luluh hawa dengan batuan tu, dan dia akan ubahlah batuan tu sama ada dia retak ke ataupun dia ubah kandungan yang ada dekat batuan tu. Contoh bakteria, kulat dan juga lumut. Yang terakhir adalah transpirasi tumbuhan. Siapa tahu transpirasi ni apa? Bila transpirasi ni berlaku, tumbuhan ni kan dia akan bebaskan uap air ke udara. Betul atau tidak? Jadi bila dia bebaskan uap air ke udara, maka uap air akan ada di udara ni banyak, tinggi. Jadi air yang ada di udara ni dia akan mengalami luluh hawa kimia. Apa luluh hawa kimia yang memerlukan air? Ya, proses hidrolisis dan juga penghidratan. Jadi bila banyak air di sekeliling kita ni terlampau lembab, maka proses hidrolisis ni dengan penghidratan ni akan lebih mudah atau lebih giat berlaku. Contohnya dekat hutan endau rompin. Jadi itulah proses luluh hawa biologi ada 5. Aktiviti manusia, tindakan akar tumbuhan, tindakan haiwan, aktiviti mikroorganisma dan juga transpirasi tumbuhan. Jadi cikgu rasa memang sini memang kamu tiada masalah, kamu memang faham. Jadi itulah beberapa proses luluh hawa yang kita belajar, iaitu luluh hawa fizikal, luluh hawa kimia dan juga luluh hawa biologi. Jadi untuk menguatkan lagi ingatan kamu atau pemahaman kamu berkaitan dengan tajuk ini, maka kita akan buat perbincangan dalam grup macam biasa. Jadi cikgu tunggu kamu dekat grup sekarang.